Malam ni tempat mana yang amo tak pernah pergi lagi. Amo cerita tentang bekalai untuk nak bawa bersama kita di alam akhirat. Hani apa panggil tajuk amo malam ni. Kerana apa boleh amo kecek gitu? Kerana belum pada apa-apa ni kita nak wipahai kematian kita. Belum apa-apa kita ada tak dunia ni kerana kita dah muncul turun dah. Hari ni kita tengok dunia ni dah berubah. Kita hidup di abad-abad akhir ni banyak sekali perubahan dunia sendiri. Bukan kata manusia saja, dunia ni berubah banyak. Bagi orang perhati ni, dunia ni cukup dah hari ni kalau untuk nak mikir. Cuba kita tengok hari ni. Kebiasaan bulan 5 ni, rolik hal lepas-lepas dah lah. Nah, rolik hal lepas dah ni kemarah, kepala nak pecah. Nah, kok benar-benar ni tanah mengekoh ayat tu. Kawan beluk-beluk dalam tanah habis. Tapi tahun ni cuba tengok. Bulan 5 kita ada sekarang ni tengok hujan macam nak banjir dah. Hani keadaan ayat tu berarti kita hidup di abad akhir ni ada pun Tuhan sudah pun ubah keadaan dunia di hari ni. Apatah lagi kalau kita tengok suluh di segi alamat-alamat kiamat. Yang mana Nabi duk cerita alamat kiamat hak kecil-kecil. Ada 2-30 hadis. Alamat kecil. Maka alamat kecil ni sentiasa berubah. Adapun alamat besar ni ada 10 alamat besar semua dalam kitab ulama. Dalam hadis ulama, dalam hadis Rasulullah ada 10. Tapi 10 ni 5 hak ijma' dan 5 hak khilaf ulama. Hati nak ayat ibu-ibu ayah-ayah. Apa? Tu nak ceritanya alamat-alamat kiamat yang kita boleh tengok lahir dengan mata kita, perubahan dunia ni banyak sekali. Baik dunia secara dunia alam sekitar, juga manusia-manusia yang Nabi duk cerita di dalam perubahan. Sehingga di hari ini, sehingga Rasulullah dia cerita satu alamat. Dia kata lagi akan datang, akan ditipu umatku. Orang tino di akhir zaman lagi akan datang. 50 orang tino, 50 orang wanita dijagakan satu orang lelaki. Hani nak royak kata apa tu? Nak royak kata dunia berubah. Macam-macam dunia kita ni akan berubah. 50 orang tino sore, orang jantan lagi akan datang. Masa kita learning tak ada lagi. Keadaan 50 orang wanita, sore orang lelaki tak ada lagi. Tapi di hari ni walaupun tak ada benda tu, tapi kita tengok di hari ni ke arah tu. Menuju ke arah tu. Kita tengok keadaan di hari ni. Sebab tu di mana-mana tempat ialah kaum ibu banyak sekali. Tak gitu. Kita tengok tempat ceramah kau, tempat mana kau, dalam nak kau, tempat puluk kau, Allahu Akbar. Oh, retino berlaku. Tak gitu. Cuba tengok nak. Cuba tengok pesak dalam nak, tengok Allah ramah kau ibu. Cuba kita tengok tempat wak puluk. Kita tengok tempat wak puluk, Allah ramah kau ibu. Sehingga tempat ceramah agama pun dimaki juga. Ramah. Hari kita tengok malam ni kaum bapa ni tengok sebucu straight je. Tapi dia buat kau ibu tu. Loh. 3 bergiyai lagi ibu nak ayat tu. Segiyai lelaki, 3 bergiyai wanita. 3 bergiyai perempuan nak ayat kata. Hani nak tengok kata alamat kiamat ke arah tu nak ayat tu. Hani ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu munasabah yang kita duduk di akhir dunia ni. Kita duduk di akhir zaman ni. Hari ni kita kena ingat sepenuh-penuh dengan akhirat. Kita kena ingat sepenuh-penuh akhirat. Kerana apa hamba kata gitu? Kerana kita di hari ni tak ada masa dah.
Tak ada masa dah kita nak bergalak. Tak ada masa dah kita nak main. Tak ada masa dah kita nak lalai-lalai dengan akhirat. Tak ada dah. Kerana apa? Kerana tengok Allah Ta'ala bagi satu penyakit baru ni kita pucalanah habis dah. Kita pucalanah habis dah. Satu penyakit baru ni. Tuhan we COVID je. Dulu gitu Tuhan we tsunami. Tsunami tu. Orang mati beratus-ratus ribu tu. Tapi kita alhamdulillah tempat kita tak kena. Duk kena kok Phuket, duk kena kok kok Krabi kok tu. Jadi kita sini tak kena, kita tak rasa benda ni. Orang duk dalam hekan, orang duk dalam bencana benda tu, Allahu Akbar. Cukup ngeri dia. Cukup takut. Bila sebut kata tsunami, Allah ketar dia teriak menangis. Setengah orang tu jadi kurung. Jadi kurung dengan tsunami. Nuak kena anak duk kilik tak payah mata, mari dia ombak berak. Duk tak pocok. Duk tak ada hair kayu. Duk tak perabung kayu hak tak mati tu. Hak mati ni yak keleletan supaya dengan balak dah. Supaya dengan balak, supaya dengan kayu api hak mati. Hani nak ayat kata ketakutan yang Tuhan bui bala bencana. Baru-baru ni dia wi COVID kita. COVID-19. Corona 19. Allah, kucahnya habis. Siapa kita tak ada nak berhubung telefon adik-beradik. Takut terlajak. Takutlah, takut. Gena boleh takut tu. Kita duk tengok rupa yang pertama yang berlaku mula-mula sekali di negeri. Di Cangwat Wuhan. Di negeri Cina. Kau tu kita takut sekali. Kerana tengah-tengah duk berjalan rebah ping. Rebah ping. Mati dah. Tu gambar dia mula-mula. Mari siapa mahu kita ni enggak Allahu Akbar. Katuk ke sejid, katuk balasah, katuk habis. Hani nak ayat masing-masing duduk. Siapa dia kena penyakit ni, tarik tali dak pergi rumah, tak lagi mari dah. Anak ke, mek ke, cik ke, tak ada dah. Siapa tali semaya kita terawih 2 tahun. Jemaah 2 tahun. Ning baru Tuhan akakkan penyakit tu di hari ni, alhamdulillah. Baru nak terbuka kita ni. Baru nak boleh beripung semacam malam ni. Hani nak ayat keadaan kita di akhir zaman. Maka dengan keadaan lagu ni bimbang pula satu hari Tuhan nak buat turun ke apa pula? Tuhan nak buat turun ke apa pula kita? Yang mana kita sentiasa duk tengok keadaan perubahan dunia di hari ni tengok. Siapa Baitullahil Haram pun katuk. Siapa Madinah kubur Nabi pun tutup. Tak ada dalam dunia tempat tak tutup belakang. Tapi alhamdulillah di sekarang ni Tuhan pun dah buka. Alhamdulillah kita dapat dengar, dapat mengaji sikit sebanyak. Tapi ingatlah, sebelum kita nak sampai situ, satu kita kena ingat bahawasanya depan kita ni moci-moci ialah mati. Mati ni ayat kata. Mati ni besar penawar. Nabi kata mati ni besar penawar. Sebab tu disunatkan kita ni ziarah kubur. Puak kita semua ni tina jatuh disunatkan ziarah kubur. Disunat ziarah kubur. Nabi kata kena kerana ziarah kubur ni mengingati mati. Mengingati mati. Kerana mati ni Allah satu penawar besar untuk nak meledakan manusia hidup di dunia. Untuk nak ingat kepada Allah Ta'ala yang mana selama dia dalam kelalaian. Hani apa panggil mati. Satu hari Nabi kata kena. Satu hari Nabi masa dia hidup di Madinah dulu Nabi kata kena. Nabi kata innal quluba latasda'u. Sesungguhnya hati manusia itu berkarak. Kama tasda'ul hadid. Sebagaimana besi berkarak. Iza asaba bil ma'. Bila dia tu tetuh dengan air. Besi yang kita beli di kedai saat itu kita nak buat rumah kita. Bila kita letak di tengah embung. Letak di tengah padat. Kena air dia akan berkarak hitam. Nabi kata di Makkah juga hati manusia ni berkarak semacam besi berkarak lah.
Maka bila Nabi banding manusia hati manusia macam si, para sahabat pun akak tangi, ya Rasulullah, wa ma jilauha ya Rasulullah, apakah hubak untuk nak menghilangkan karak ya Rasulullah? Sahabat tanya Rasulullah, hubak gapo nak hilang karak ya Rasulullah? Maka Nabi kata 2 butir hubak untuk nak menghilangkan karak. Yang pertama Nabi kata gapo? Yang pertama Nabi kata zikrul maut, mengingati mati. Nabi kata membanyaklah ingat ke mati. Bila membanyak ingat ke mati, maka karak yang ada pada hatimu itu akan lokoh tu baik. Sebab tu nak ayat tu, ingat ke mati ni besar sekali. Ingat ke mati ni besar sekali. Dimaki puak kita di malam ni, ibu-ibu, ayah-ayah semua ni, yang mana kita ni selalu buat dosa kepada Ta'ala, yang selalu kita terlupa kepada Allah Ta'ala, yang selalu kita tak taat kepada Allah Ta'ala, sehingga kita melakukan berbagai-bagai dosa, sehingga kita buat macam-macam kehendak kita, walaupun dosa dengan Allah Ta'ala kita sanggup buat juga, walau dosa besar, dosa kecil. Hani nak ayat tu, demi kepuasan nafsu kita. Tapi bila kita ingat ke mati, ibu-ibu, ayah-ayah, tak ada dah. Kita akan slow dengan sendiri. Ibarat kata kalau kita padu kereta, kita bawa kereta, tu kita padu kereta, maka bila kita ingat ke mati, kereta kita sendiri dengan automatiknya akan slow. Dengan sendirinya kaki kita gijak di atas brek. Hani ingat mati ni besar sekali. Hani ingat mati dapat menghilangkan karak hati yang kita. Karak gapo kita ni, karak hati kita, karak gapo? Karak hati kita, karak gapo? Karak ialah dosa-dosa yang kita buat. Dosa yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala, itulah apa panggil karak kita. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Setiap kali kita laku dosa, Allah Ta'ala titik hitam di hati kita. Allah Ta'ala titik hitam supaya tak lalak. Asal hati kita ni putih macam kain putih yang kita beli di kedai. Tapi bila kita lakukan dosa-dosa kepada Allah Ta'ala, setiap kali kita laku dosa, maka Allah Ta'ala titikkan hitam. 40 tahun dah kita buat dosa, 50 tahun dah kita buat dosa, tak ada bertobat sekali hebuk. Hati kita dah jadi hitam lengkap, sudah jadi batak dah karak dosa yang ada di hati kita. Bila karak dosa di hati kita dikuat, bo kita pun jadi kau sebab kau gelak. Asalnya 100 wah. Bila dosa banyak tinggal 80. Bila tambah dosa pula tinggal 50 wah. Dosa kau banyak tinggal 25 wah. Akhir-akhir tinggal 3 wah. Duk lek bobo cerah. Hak ning lah kita jadi gelap perut benuk noyak tu. Hani noyak. Kerana apa tu? Kerana dosa yang kita laku tu lah sebagai kegelapan hati kita. Sebab tu orang banyak orang yang selalu buat dosa kepada Allah, dia jadi hati hitam. Sebab tu orang panggil caidam. Hati hitam. Gena boleh ada kata ada hati hitam? Kerana dititikkan titik dosa kita di hati kita. Tu keadaan kita. Maka di situ dah panggil tidak ada hubak. Tidak ada hubak. Malaikat kita ingat kepada mati. Dah adik-adik duduk dapat ni duduk kono. Dah. Duduk ke tepi nu. Duduk gegel. Adik-adik akik nikah tak di di tepi ni. Di sana lapung. Ya budak ni ya sepuluh Cina dah. Ya orang derah je derah. Ya kalau nasib tak apa. Nasib je dengar.
Kau ceramah saya tak kerti, sama-sama naik. Ambo derah je derah juga. Lepas tu speaker ada wing-wing tu. Ketika ging tu. Ni keadaan kita ibu-ibu ayah-ayah. Nah, keadaan kita manusia hidup di dunia sebagai orang Islam ni keadaan dia. Keadaan dia lagu tu. Jadi satu hubak besar Nabi dia royak. Hubak besar. Apa tu? Mengingati mati. Mengingati mati. Dosa ni Nabi kata apa? Karak ni lah daripada dosa kita. Yang mana Tuhan dia royak dalam surah apa? Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tu no ayat tu. Jadi dosa karak ni daripada apa ni? Rana ala qulubihim. Rana mana karak-karak. Ala qulubihim yang jakit yang letak di atas hati-hati mereka itu. Ini karak yang ada pada hati kita. Tu nak ayat tu. Sebab tu. Yang kedua Nabi kata apa nak menghilangkan karak? Nabi kata iqra'ul Quran atau Nabi kata aksiru qiraatul Quran. Banyaklah baca Quran. Ni di antara untuk nak bersihkan hati manusia dua perkara. Satu ingat kemati, yang kedua baca Quran banyak. Ni dua butir ubat ni. Dua butir ubat ni lah apa panggil untuk nak bersihkan jiwa kita. Ni ibu-ibu ayah-ayah nak rakyat kata ni untuk kita nak bersih diri kita. Hari ni yang kita perlu ingat sekali sebagaimana Tuhan duk cerita dalam suratul Anbiya ayat yang ke-35 Tuhan kata kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap diri ni akan merasai mati belaka. Ni amal kena mati, pocik pangah semua malam ni kena mati belaka. Ingat molek. Dengan sebab mati ni lah kita nak lari tak boleh. Tak ada siapa yang boleh nak melepas daripada mati. Kematian yang kita akan dapat lagi akan datang ni tak ada siapa dia lepas. Dan tak ada siapa dia boleh tebuh kematian yang kita akan rasa ni. Amba satu hari akan duduk di tanah. Atas kepala amba dua putung nasihat. Tok Imeh pun dimakiai, Tok Khatib dimakiai, Tok Bilal dimakiai, Tok Meneh pun dimakiai, Nayuk pun dimakiai, Putai pun dimakiai. Semua saat itu ialah kena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tunduk dan kita kena di bawah perintah yang mana Tuhan kata kullu nafsin za'iqatul maut. Ini yang kita takut sekali ibu-ibu ayah-ayah. Hari ni kalau kita mikir kesukaan kita, Allah memang suka sungguh. Gena kata kita suka sungguh hari ni. Kerana kita hidup di penghujung dunia ni, dunia penuh dengan kemajuan. Habis itu suka. Learning dunia ni penuh dengan kemajuan. Kuam cerah ni Allah penuh. Betul tak? Maju ni ada siap. Lo ni tak boleh kata dah nara ke, beluka ke, kota ke, golok ke, bandar. Tak boleh kata dah. Siapa sukiring pun dimakia jadi bandar habis. Dulu kok sukiring puak gajah, puak rimah, puak lutungnya duduk. Lo ni naik ampe duduk situ. Cuba tengok. Jadi minyak tak habis. Rumah molek-molek habis bangun ni dalam bukit buka no ya. Siapa dia perasan di otak zaman dulu kata nak jadi gitu? Tak ada. Dulu puas hakir duduk situ. Learning nak yak jadi bana, sina bana hari nak yak tu. Hani kita hidup di penghujung dunia. Penuh dengan kemajuan. Tak ada dah nak lawan sampai hari ni. Karena banding dengan zaman dulu. Ni pocik-pocik tutup email semua ni. Rong-rong nayuk kita semua ni. Tutup meneh kita ni masa dulu. Ada tak macam ni? Tak ada. Tengok, ambo ingat lagi. Ambo ingat lagi masa umur 12, 13 dulu. Tak ada. Goyai gambar peri, mari kapung tu habis cerik. Suka.
Kereta je gambar beri duk arak boleh kampung ni. Ya pergi ke malam ni jangan lupa dia kakak dia. Malam ni kita main di dapat rumah sekolah siap tu. Tu tak ada apa dah lah. Suka tak ada dah lah. Kita tengok di rumah sekolah siap tengok keli. Allah suka dah. Tak ada lepas ngorek tu bunyi dah. Bunyi sosis. Gino pakak gi dah. Tak ada semaya iso dah. Tak masuk tu guru dah. Nak royak atau gembira. Suka. Yang tilik. Bawa pelita ceduk yang pelita minyak. Mampu gesek pula. Ubat pelita becek, ubat pak tu. Kita tengok. Tu nak royak dulu tak ada dah. Terpakat duk terlengok. Dapat keli tu lah. Suluh. Duk pak bahasa Melayu. Allah. Goyek apa tu? Goyek cowboy. Goyek cowboy Amerika di Texas tu. Berdeh bong tak kuda tu baca tu yang belemah. Tak ada Allah lah. Patu berhenti jual hubak, beli hubak tak makan pun tak apa. Goyek kata kalau habis hubak ni nak main pula semalam esok pula beli. Tu noyak jamin dulu. Beza di hari ni noyak. Budak-budak ni tak reti dah budak lah ni. Budak dek rumah ni tak tahu dah. Kita royak tak reti dah. Tu noyak tu ke ada suka dah dulu. Kalau kau kapung ni sutik kapung tu ada terotak sutik. Hitam putih ya. Tak ada congsam tak ada. Congcek tak ada. Congkau tak ada. Osomoto tak ada. Tak ada belaka. Ada biar tu. Adanya channel hak Malaysia. Tu dia main dulu. Terotak hitam putih ya. Pakai apa? Pakai enjin api. Lagi apa? Enjin api je main dulu. Tuan rumah ni gak murih lah. Habis air payah basuh kaki. Tu dulu nak ya. Ambo ingat lagi. Tu duk pasal tu. Duk tengok siapa dia? Napa hak Malaysia? Sia tak ada. Napa Malaysia raya Melayu? Siapa dia? Allah Cik Saluma dengan P. Ramli. Yang main dulu tu. Ada belakang lah. Tuk menuju belalai pun ada. Tu nak ayat roya Melayu dulu. Cik Saluma P. Ramli tak ada lah. Dundang sayang. Tu dia main dulu. Mau ingat lagi. Tengok gelebek macam mata. Ni nak ayat perubahan hari ni. Nak ayat poci-poci. Learning gawe. Allahu Akbar. Tikah jauh. Baru berapa tahun ni? Lebih kurang 40 tahun baru. Ni perubahan yang amat royak ni. Kok kapung-kapung tak ada. Makan ni tak ada dulu. Dia makan wah belimbing, wah stor, wah jamu teh banyak je. Jamai dulu. Ada jamu teh banyak so tergayak lu patah dah pakat naik. Wah pohon stor tu butir bunga saja. Wak pekau. Jamai dulu. Gi benar masuk gawe kocok wah khiyah. Pakat makan wah khiyah dengan cukur lah berak seperti Musa dah. Tu jamai dulu nak ayat Allahu Akbar. Learning budak tak pandai dah, tak kenal wah khiyah. Kita bui pakai khiyah pakai lari belakang ke nama hitam lengu. Learning je tiba lucing sakra. Hani perubahan tak ada dah. Pas learning ada apa? Terosak. Allah terosak. Dulu gapo nama kau tu? Dulu terus taksi. Pakai pelik lah beli terus taksi. Hak pakai baju jalu, pakai baju baku capak jatuh. Hodok belecok dia ni lah. Hak si pelik hak si. Duk tak lama timbul pula video. Galah video, kilik video. Lepas video tu CD pula. Lepas rung CD mari peng terosak. Terosak mula-mula tak ada gapo lagi mahal. Nak kecek baru dah halu. Lama-lama kau naik sampai hari ni. Haki dah. Sampai terkecing les luar pun tak khabar. Haki dah. Ni nak ayat hari ni ibu-ibu ayah nak ayat. Ni perubahan dunia nak ayat. Kata di hari ni kita ada di penghujung dunia.
penuh dengan kemajuan, suka. Tapi ingat dalam suka kita akan temu dengan duka. Mana hari yang kita duka? Hari ialah hari tamat hidup riwayat kita. Hari tamat riwayat hidup kita, hari tu hari duka kita. Hari tu orang mani kita, ibu-ibu, ayah-ayah. Hari tu orang mari ziarah rumah kita ramai hari tu. Hari tu orang waras kita beripung lah di rumah kita. Dan hari tu orang mani kita kali terakhir. Hari tu orang kapal kita, baruk kita kali terakhir. Hari tu orang usung kita kali terakhir bawa pergi kubur. Maka hari tu apa panggil hari tamat riwayat hidup kita. Hari itulah kita ambilชีวิต ครั้งสุดท้าย. Tak ada dah. Hari tu hari bye-bye. Selama kita duduk dunia daripada gapo saja yang kita penuh terima hal kalawi kita, maka hari itu merupakan hari akhir kita. Tak ada dah. Hari itu hari bye-bye ibu-ibu ayah, tak ada dah. Kalau tok lelaki mati bye-bye dengan bini. Kalau bini mati bye-bye dengan tok lelaki. Kalau anak mati, anak bye-bye dengan ayah dia, dengan mak dia, tak ada dah. Hari itu hari kepergian kita, tak akan kembali selama-lama. Hari kita kena ingat. Ya, ya. Itu keadaan akhir hayat kita. Sebab tu kita suka setara mana sekalipun, ingatlah hari kita akan duka satu hari. Maka hari duka kita ni tak akan hilang di hati kita. Kita akan bawa siapa kita ke dalam kubur. Tapi apa yang kita duka di hari ni, ingat molek. Kalau orang tu duka sekadar di dunia, itu alhamdulillah. Di akhirat dia tak duka, dia gembira. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya kalau orang tu duka di dunia, siapa duka ke alam akhirat, Allah wal iyadzabillah, minta Tuhan jauhlah benda tu. Minta Tuhan jauhlah. Kerana duka yang kita nak dapat ni pasti wajib camping. Ni kena ingat ibu-ibu ni malam nak ya. Maka pemuda sekali lagi pemuda kita di sini ni di Kampung Belukar ni, dia nak berjalan peti. Peti khairat dah. Dia nak pungut sikit sebanyak sebagai menjadi modal untuk nak giat lagi akan datang ni, insya-Allah taala. Tu pemuda dia suruh hamba istihar dah. Sekali lagi insya-Allah buat kita ni nampak ting tu pergi jalan tu pakat bubuh dah. Bubuh ikut suka dah ayat tu. Kalau banyak tu comel. Kalau sikit pun comel juga, nak kena tak ada pitih. Jangan dia buah nak batu sudah. Takut klaim juga, klaim kita gang kita, bukan klaim dak gang. Tengok ada bersalang ni. Ting nak tarik ting. Tu insya-Allah setelah lagi insya-Allah dah. Tu pemuda kita nak jalan sekali dalam puak kita ni. Bimai gelak-gelak ni takutnya buah nak batu sungguh. Tak ada siapa dia tengok ni dia. Tu ibu-ibu nak ayat kata ni keadaan kita. Nak pesan dan amal nak royak cerita apa ni? Kita kena faham tak apa yang kita nak hidup di alam lagi akan datang. Karena Tuhan royak dah kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri ni akan merasai mati. Akan jumpa dengan mati belakang. Akan jumpa dengan mati. Lebih-lebih lagi pocik-pocik ni, hak tua-tua dah. Hak umur 50 ke atas lah macam umur ni. Jangan terlupalah dengan kematian. Kalau boleh kecek-kecek dengan anak kita. Kita keceklah dengan cucu kita. Bui peringatan semua buku mati no ayat tu. Karena apa? Karena mati inilah apa panggil berpisah kita daripada alam dunia dengan alam akhirat. Nabi kata kita nak pindah daripada alam akhirat ni, ya mesti kena melalui mati. Mati ni sepadan. Mati ni sebagai sepadan sungai golok dengan rata panjang. Tu nak ayat kata kita nak masuk ke alam akhirat, mesti kena tarik tabir mati tu baru hidup di sana tabir. Hani apa panggil mati. Sebab itulah mati ni kena ingat molek. Sebab mati ni kita tak akan kelik selama-lama dah di Kampung Belukar. Tak kelik dah di Thailand. Tak kelik dah di Kampung Belukar. Kita selalu pergi ke depan. Maka mana terpaksa kita?
Terpaksa kitanya kampung halami kita hak Tuhan duk sedia bagi kita semua. Sini bukan tempat kesudahan kita. Sini bukan paumai ciwit kita. Paumai ciwit kita noh do. Ada pak teseng lagi moci-moci ingat molek lah. Sampai tuan menawi ingat kita jangan lalai, jangan lalai. Jangan kita buat apa sesuka hati kita kalau deraka kepada Allah Taala. Kalau kita buat tak betul dengan Allah Taala, jangan kita buat sesuka hati kita. Kerana mung dikira lagi akan datang. Dan mung ditanya, disoal lagi akan datang. Apa kejahatan yang membuat pada orang? Hasil ni kita akan jatuh dalam neraka. Ingat molek, ingat molek. Lebih-lebih lagi kita buat yang sakut paut dengan sesama manusia. Ada kaitan hubungnya dengan sesama manusia. Kita buat zalim pada manusia. Hani ingat molek, ingat molek. Hani banyak cabaran yang belum pada kita nak menui mati ni ada dah. Tapi mati ni dah samkan sekali. Ya kita kena mikir hari ni bahawasanya mati ni kita akan bawa pergi selama-lama dah. Gi kita tak akan kelik dah. Hani mati nak. Tapi Tuhan royak dah sebelum nak mati ayah-ayah ibu-ibu. Sebelum nak mati Tuhan kata dalam ayat ni. Dalam suratul Anbiya ayat 35 Tuhan kata apa? Tuhan kata wa nabluukum bisyarri wal khair. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Sebelum kamu menemui mati, sebelum pada mung terjumpa dengan mati, mung masih hidup menyawa di dunia ni, Tuhan kata wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami ujikan kamu dengan kejahatan dan dengan kebaikan. Apa maksud nak? Nak royak kita kata Tuhan dah royak dalam Quran dia. Sebelum kita nak jumpa dengan mati ni, kalau kita duduk atas dunia nyawa seh ni, duduk makan nasi, makan apa semua ni, Tuhan kata aku nak ujikan kamu dulu sebelum kamu mati. Tuhan nak uji kita dulu. Maka ujian Allah Ta'ala itu merupakan dua corak. Dua peseng. Tuhan kata bisyarri wal khair. Ujian Tuhan itu ialah dua keadaan. Dua peseng. Satu ujian Tuhan kepada kita ni belum nak mati ni bisyar, dengan kejahatan. Tuhan uji kita dengan kejahatan. Yang kita tak kenal, hak kita tak say, hak kita benci. Dia uji kita. Kita kena faham kita orang Islam. Gapo nama uji Allah Ta'ala ni? Hak kita tak kenal gapo nama? Sakit. Tuhan uji dengan sakit. Ada setengah orang saat tu belum ada makin juga sakit. Ya nak dah sakit. Dia tak say. Dia tak say sakit. Tak say dengar nak sakit. Tapi tak ada Allah Tuhan uji dia. Kita kena faham, kita orang sakit ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Tuhan royak siap dah. Ujian itu merupakan kejahatan, iaitu sakit. Sebab tu kita tengok orang kita kan. Dia ni 8 bulan dah sakit. Dia ni jadi amapa Allah setahun lebih dah. Dia ni duk helat haid lama dah. Dia ni mati sebelah lama dah. Dia ni maring raya sutai dah. Dia ni jadi penyakit tu, nyakit ni Allah banyak. Hani Tuhan uji kita dengan rupa kejahatan. Yang mana kita tak kenal. Dia ni Tuhan sesak. Sesak lah dia. Allah anak ramah tapi sesak dia. Allah tak ada arah. Tuhan uji. Hani uji. Tuhan uji ke apa? Tuhan uji anak-anak tak berjaya. Dia ni anak 3 beradik kecung belakang nak tu. Allah, ada mau jujuh lah ngaji cuk peninjateri belakang bakak. Hak kita dapat tangga pun tak cuk. Allah, kelik mari duk menggah cuma orang hak kita. Bunyi kata peta dia tu pun dia juga anak kita juga. Bapak serati kepala kutu dia tu buat anak kita juga ambil. Ya Tuhan tak wijaya kita. Ni ujian Allah Subhanahu wa taala. Ujian Tuhan ya. Tuhan uji kita. Sebab tu kita semua malam ni kena uji belaka. Yang kedua Tuhan kata ujian Allah Ta'ala ni wal khair, rupa kebaikan.
Tuhan uji kita dengan rupa kebaikan. Kita dah kata Tuhan tak uji. Tak. Kebaikan ni Tuhan uji juga. Tuhan uji juga kebaikan. Gapo kebaikan Tuhan uji? Tuhan wi kaya. Allah Tuhan wi kaya lah dia. Kereta meku pun ada. Kereta sodak pun ada. Roda 10 pun ada. Duit lebing pun ada. Allah sehat lah. Tak demai-demai dia. Orang kena COVID belakang dia tak. Orang demai sakit gigi dia tak. Anak dia 4-5 beradik jaya belaka. Orang lain tak berjaya, dia berjaya. Itu panggil kebaikan. Ni pun uji Tuhan juga. Bukan Tuhan tak uji lagu tu. Kaya, seni, segar, semua tu uji juga. Bahkan ulama kata Tuhan uji macam ni lah. Kita payah nak lepas. Bila Tuhan uji kekayaan, kemewahan ni, nak ayat kata, ulama kata, hak ni hak payah sekali, takut sekali. Tuhan uji dengan kemewahan, kekayaan ni, takut sekali kita. Gena tu, kerana rolik orang maipan. Rolik orang tak lepas maci-maci weh. Bila Tuhan uji wi kaya, dia terlupa ke Tuhan. Bila Tuhan wi uji dia saat ni dengan segar dega, dia terlupa ke Tuhan. Bila Tuhan tu uji dia saat ni anak dia berjaya belaka, dia ada sifat takabur. Hak ni nak ayat terpayah sekali. Orang hak Tuhan wi kaya ni payah sekali nak ingat ke Tuhan. Rolik dia berasa hak dia berasa takabur dan dia berasa besar diri. Hak ni nak ayat uji ni. Jadi semua puak kita yang ada malam ni, semua di bawah ujian Allah Ta'ala belaka. Orang sesak Tuhan uji dengan sesak. Orang kaya Tuhan uji dengan kaya dia. Tak lepas daripada ujian Tuhan. Kerana ujian Tuhan ni dua corak. Dalam ayat ni royak dah. Tapi Tuhan royak dah di akhir sekali Tuhan kata gini. Wa ilaina turja'un. Tuhan kata di akhir ayat ni. Wa ilaina turja'un. Kepada kamilah kamu kembali. Kepada kamilah kamu akan kembalinya. Jadi semua saat ni hak Tuhan uji belum kita nak mati ni, semua kena klik ke Tuhan belaka. Ni kita tengoknya moci-moci. Yang mana kita dapat seni, orang kaya dia kaya. Orang sesak dia sesak. Orang berjaya dia berjaya. Orang tak berjaya dia tak berjaya. Ingat molek semua ni ujian Allah Ta'ala. Duduk di hati kita. Kita orang Islam kena reda ya. Tuhan wi sesak, alhamdulillah. Tuhan wi sakit, alhamdulillah. Tuhan wi kaya, alhamdulillah. Tuhan wi seni, alhamdulillah. Kita so yang kena terima, reda di atas pemberian Allah. Hani hak sebenar. Hari ni yang kita takut sekalinya, Tuhan wi kelebihan kita, kita terlupa kepada Allah Ta'ala. Tuhan wi sesak kita, kita ngepek dan kita menyupah di atas kesusahan kita. Ni orang panggil tak betul dengan undang-undang Allah. Tak betul dengan agama, maka kita duduk dalam haram, kita berdosa besar. Ni kena ingat molek kita orang Islam. Sebab itulah orang panggil kematian ni satu sepadan untuk kita nak pergi kepada alam akhirat. Kepada alam akhirat. Yang kita takut hari ni apa nama? Ya puak kita dah mikir hari ni. Hak puak jatuh ni, kawan bapak ni. Hak umur 50, 60 dah. Apa nama dah mikir hari ni? Mikir mati. Amo tak ada mikir mengapa? Mikir mati. Dia. Mati ni dia yang mari kata nak royak dah ibu-ibu Dia malikil maut ni dia mari ke rumah kita 70 kali. 70 kali sehari semalam. Malikil maut duk menewa ke rumah kita 70 kali sehari semalam. Rumah Amba 70, rumah Tok Ime 70, rumah Tok Khatib 70. Rumah Tok Nebel 70, rumah Tok Kemenai 70. Rumah Sosa 70, rumah Nayuk Abata pun 70.
Apatah lagi kita orang kampung motong tu orang ya. 70 belaka, tak ada lebih, tak ada kurang. Ya mari buat apa tu? Ya mari dia tengok hak mana masak dah dia nak kutip. Hak mana masak dah dia akan punguk, dia akan kutip lah. Dia akan petik taruh. Hak tu kita panggil kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, aku ni hak Tuhan. Aku ni milik Tuhan. Aku ni hak Tuhan. Wa inna ilaihi raji'un, aku ni kepada dialah kembalinya. Tu kita nak kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jomrak kata kita ni hak Tuhan. Satu hari kita kena klik ke Tuhan. Sampai orang mati, orang kata nah, dia pergi dah weh, dia tu pergi dah. Oh, dia mau kata pia pak mak pergi dah, pak mak. Oh tu ke? Pia dulu dengan potehli. Hai, pak mak dulu. Ya gimana? Dia pergi dah, Tuhan panggil dah. Ha, klik ke Tuhan, klik ke Tuhan. Tu hak kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dengan mati ni kita takut sekali makcik-makcik. Kita takut sekali ibu-ibu dan ayah-ayah. Kerana mati ni kita nak tebus tak boleh. Tengok Raja Mekah mati berat takut. Hak kita nak kenal kata Raja Pahak tu. Berat takut pergi dah. Berapa tahun dah Pahak mati dah. Dulu dok kenal kata Raja Faisal. Raja Faisal di Mekah. Raja Faisal ni hak molek sekali. Raja Faisal ni hak adil di Mekah dulu. Tapi sudah kembali ke rahmatullah. Tengok demo radak raja pergi perak. Padahal duit ada banyak mana nak makan gapo. Nak sembelih lembu 40 ekor sehari tak ada habis lagi. Nak oyak kata demo kaya. Tu nak oyak tu. Hak kaya dalam dunia di Amerika berapa ribu orang. Mati perak takut dah. Ni nak oyak tu mati, nak oyak tu. Apatah lagi kita orang kampung, orang panggil sapah orang ya. Hapah orang ya. Oh, tak ada nak pergi cek buku mati. Tak ada masuk dalam baci sikit habuk kita. Sebab tu buku mati ni sama. Buku mati ni sama. Tapi mati walaupun sama, di hari ni kita kena sediakan bekal untuk nak pergi ke sana. Kerana mati ni besar. Mati ni besar sekali. Kalau tak sedia bekal di hari ni makcik-makcik siaplah. Abang kecek mudah-mudah kau panggil dia kata temu dengan Rabu akhir bulan lah. Boleh tapal mek lah. Kerana kalau bekal kita tak ada, makcik-makcik nak pergi lagu mana. Ya kita tidur tak jenera hari ni. Tak lain tak bukan kita nak mikir tentang mati. Pas-pas learning tak nak kecek lah baru ni dengar. Tukar baru ni, tukar COVID baru ni ingat mati banyak lagi. Seorang ni ingat mati belakang baru ni. Mata sinar balah. Mu tak makan mes, kena tak makan mes, kena. Allah balah sama kita. Takut apa tu? Takut ke mati. Lebih-lebih lagi hak pocok 2 jarum dah. Hak pocok 2 jarum juga weh, bakal duk kecek buat dia. Dia mau jadi kena weh. Hak kawan lengah dia sakitlah dada. Orang kata kena demo, kawan lelah. Demo kawan sejarum ya. Oh sampai sedak nyaku pun demo. Ha tu. Demo kawan ni masuk kem tisang. Ha keraklah kem tisang kalau duduk dalam kubur ke. Ha. Tak gitu Ha nak royak kata dekat dengan mati. Ha ni puak kita ni hak panggil hak plot pai. Hak Tuhan wis selamat ni. Banyak mana hak duk pergi pasal kubur dah nak royak tu. Ha ni nak ayat buku mati. Sebab buku mati ni kena gaduh sekali. Buku mati ni kena tengok sekali. Gapo nama weh? Ialah amalan yang kita nak bawa pergi. Muka Malikil Maut 70 kali. Rumah hamba 70 kali, rumah Tok Imam 70, Tok Khatib 70, kan makan 70 belaka. Bila siapa ajar kita ni? Yang mana Tuhan kata kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap orang ni kena mati belaka. Bila siapa aja tak boleh nak takhir dah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Tak boleh nak dulu, tak boleh nak pelewak. Bila kata pukul 8 5 minit, pukul 8 5 minit, kita akan habis nafas. Pas mati-mati ni ibu-ibu nak ayat tu tak ada dah. Kita tak pernah lagi rasa dalam ciwik kita. Sakit gigi, kita biasa sakit gigi. Demam panas, kita biasa demam panas. Sakit kepala, kita biasa sakit kepala. Darah kaki, kita biasa darah kaki. Tapi mati tak biasa lagi kita. Mati yang kita akan rasa sekali tu saja, maka tak akan kembali sampai bila-bila. Hani mati. Allah kalau tengok dalam kitab-kitab ulama duk cerita macam Allah takut sekali. Takut sekali buku mati no ayat tu. Karena dengan sebab mati ni Nabi kata, Nabi pesan kepada sahabat dia. Nabi kata, "Hei sahabatku, mu nak tengok mu senir tak senir di alam akhirat. Mu tengoklah keadaan mu hidup dalam kubur lagi akan datang. Kalau mu duduk dalam kubur sana itu mu senir, mu sedap duduk. Nabi kata itu adalah tanda-tanda kesenangan mu lagi akan datang. Mu bakit di pada masa lagi akan datang, mu akan senir. Mu gitimai amalan mu lagi akan datang, mu akan senir. Mu titi siratal mustaqim lagi akan datang, mu akan senir. Mu akan sapa ke pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi pesan kepada sahabat dia. Tapi kalau mu sapa dalam kubur dah, mu duduk di alam barzah dah, mu kena azab, mu kena seksa, mu kena godeh, mu kena piak, mu kena jijak. Itu tanda-tanda kata mu lagi akan datang kogi berat, kogi berat, kogi berat. Hani sebab tu dalam kubur ni nak ayat tu, kita kena peradak sekali. Kita kena comel sekali ketika kita duduk dalam kubur. Ketika kita duduk dalam kubur ni kena molek sekali. Kita duduk sesenir-senir kita duduk dalam kubur lagi ke datang. Hari orang kembali kita, hari orang kamuh kita, hari orang sipai kita, hari orang kita, hari orang apa taruh kita dalam kubur tu, kita nak duduk sesenir-senir macam ni. Hani kita kena mikir ini ni. Kalau tak lagu tu gak Allahu Akbar, takut. Habis kira. Karena Nabi raya dah, kalau mu tak senir dalam kubur, tanda kata lagi akan datang mu susah. Bila bakit di pada masa lagi akan datang, mu akan susah pula. Duduk tengah panah, klik. Panah di pada masa tidak ada bandingnya yang panah di dunia. Hari ni kita boleh ke tak panah, kita nak duduk di pada masa esok. Koli demo duk kenal pisau tu cuah minyak tak dah kepala kita. Boleh jujur tak hari ni? Dia duk kenal pisau dia gelak. Koli star cuah minyak tak dah kepala kita. Boleh tak lagu tu? Hatu panah di pada masa. Hani panah di pada masa. Tanah di pada masa ni lebih panas daripada pasir yang kita goreng, nak goreng wah berangi. Tidak. Kita buh pasir di dalam koli duk panas kerana nak buh wah berangi, nak masak wah berangi. Pasir itu panas setara mana kita nak jalan dengan tapak kaki kita kaki hias. Bukan pakai kasut, bukan pakai selipar. Rak kedak di pada masa esok. Kalau tidak amalan-amalan yang kita cedera di dunia. Hani nak ayat. Sampai orang reti benda ni, Allahu Akbar, dia takut sekali. Dia takut nak buat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kerana manusia ni dia degil. Lebih-lebih lagi kita tengok orang Melayu kita. Orang Melayu kita nak ayat tu malah tak ada dah. Dah, malah tu tengok. Aku boleh nak masuk syurga peri. Malah semaya, malah puasa, malah berzikir, malah baca Quran, malah buat baik. Ikut itulah. Tu orang Melayu kita je boleh. Lepas tu nak masuk syurga. Gina dia mau masuk syurga kan? Ya kan makan syurga tu pak dia buat. Tu nak ya. Acik boleh gitu orang Melayu kita. Tak gitu. Orang Melayu ni tak tutup pagar, dia tak kikir. Tu nak ya tu. Sabit tu Tuhan duk royak dalam Quran dia orang dalam kubur duk minta nak kelik. Hani aman nak royak. Duk minta nak kelik. Pas nak kelik apa kalau duk sedap.
Supaya anak kita duk Kuala Lumpur duk katok Serah Kuala Lumpur. Duk waktu miam Kuala Lumpur. Data-data tu klik oyak tu. Weh nak klik weh. Mek nak klik mek. Geno anakku ni. Selama kening tak ada. Dia minta nak klik. Dah tu dia tak sedap duduk. Kalau dia seni dia tak nak minta nak klik. Dimakilah kita lagi akan datang dalam kubur. Tuhan duk royak dalam Quran dia. Nabi duk royak dalam hadis dia. Ni kita lagi akan datang ni. Bukan dia royak orang lain. Jangan dia berasa orang lain. Hak dia royak ni. Amba berasa kata amba sendiri dalam kubur lagi akan datang. Tuhan duk royak dalam surah Fatir. Ayat yang ke-37 Tuhan kata kena. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka itu ahli-ahli kubur duk melaung, duk meluik, duk memanggil, duk minta tolong. Fiha di dalamnya dalam kubur. Orang dalam kubur duk melaung, duk meluik, duk memanggil, duk berjerit. Sambil-sambil dia berjerit dia kata kena. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Hei Tuhanku, hei Tuhan kami, akhrijna na'mal salihah. Waktu baiklah aku daripada kubur hatta aku klik kapungku semula. Klik apa tu? Na'mal salihah. Aku nak buat amal soleh dah. Aku nak mengatik dah. Aku nak semaya dah. Aku nak buat benda baik dah. Aku tak say dah benda-benda tak baik. Ghairal ladzi kunna na'mal. Aku tak say dah. Aku duduk pesen jamin dulu. Aku tak say dah. Dulu aku tak semaya. Dulu aku tak bosa. Dulu aku buat jahat. Dulu aku zalim orang. Hari ni aku tak say dah ya Allah. Hattalah aku klik ya Allah. Adulah. Duk beradu lah kubur. Duk minta Tuhan suruh hatta klik kapung. Hani Tuhan duk ayat lah Quran sendiri. Bukan amal duk pandai-pandai dah. Tu nak ayat kata. Dia minta Tuhan nak dia klik. Nak wih Tuhan hatta klik kubur. Nak wih hidup klik. Nak ngakak ke kubur klik dua dia. Atau mari dulu sejik. Mandi-mandi di kolah juga masuk dah sejik. Bakar kain juga duduk lah ketulah. Gini jangan buat amal soleh dah. Hatu nak ayat Tuhan dah royak sebab orang duduk dalam kubur. Bila keadaan dia tak cukup amalan dia. Hani kita takut sekali. Hak ni takut sekali ni. Kerana dia mati ni dia tak klik kau ni dah. Nak hundur punggung tak ada dah. Kata mati 5 tahun ya, lepas tu klik mula pula di kampung Belukar. Tapi tak punggah rumah ya. Tak ada jual dah nak klik pula. Terik-terik 7 tahun klik mula lah. Lepas klik dia muda, gigi tak tumbuh lagi. Tak ada kau dia gigi dah lah. Sampai hari kita gini tak bye-bye dah. Bye-bye sungguh no ayat Allahu Akbar. Tapi kita tak dengar winjan kita duk kecek. Kita tak dengar roh kita duk ucap ketika dia nak amlah rumah dia. Kalau tok lelaki mati no ayat kata dia bye-bye ke bini dia dah. Dia bye-bye kan orang usul nak pergi dah. Dalam kitab dalam hadis Bukhari Muslim ayat tu roh kita ni berjalan sekali dengan orang ngusung pergi kubur. Jalan sekali orang usul nyok tu baik kalau ayah tak mau kita tu. Pergi boleh mana payung buka payung. Taklah bau nyok pergi nah. Pergi sejik dulu, maya sudah banyak hadap ke kubur dah. Roh kita ada sekali pada hari itu. Duk jalan sedening dengan orang ngusung 4 orang. Tu dalam hadis Bukhari, hadis Muslim duk cerita. Bukan roh kita tu kata kepada orang ngusung tu pula. Kata kena 2 keadaan. Kalau orang molek, dia kata kena roh, dia kata kau orang ngusung. Qaddimuni. Sederah-derah suara. Jerekah. Apa qaddimuni? Derah. Duk kecil orang ngusung suruh derah pergi kubur. Kerana dia tahu dalam kubur nikmat Tuhan ada dah. Ni orang molek. Orang pahala banyak. Tu dalam hadis dia ayat. Tapi kalau orang tu orang jahat, orang tu suka zalim orang tu menipu orang, Allahu Akbar, nyanyulah hari dia mati. Nabi kata dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, no ayat kata, dia kata kena tu. Dia kata ya wailaha aina tazhabuna biha. Sederah-derah suara.
Nabi kata lau sami'a la sa'iqa. Kalau dengar tu hawi dengar di telinga kita orang ni duk ngusung tu, la sa'iqa. Nascaya jadi pelong berubah situ lalu. Tu nak ayat takut tak takut hari orang usung mayat nak pergi kubur. Dia kata kena ya wailaha aina tazhabuna biha. Bahasa Melayu kita kata, hei celaka, mu nak pergi mana? Tu, roh kita winjan, kita kata marah kepada orang ngusung. Dia tak segi kubur, dia takut. Dia sumpah, hei celaka, mu nak pergi mana? Tu, ya wailaha aina tazhabuna biha. Aina tazhabuna biha. Mu nak pergi ke mana mayat ni? Aku tak segi. Hei celaka. Hak dia punya. Nyok muka tak dengar apa. Oh, kalau tu hawi dengar makcik weh, ku calana situ dah. Pendek kata banyak tak sipai dah, gelak-gelak. Tu email kata kena, esok-esok hawi cerah hantar sikit. Oh, kalau dengar suara tu. Oh, tu email dia lek belakang. Pinggir telekai dia pergi tangi. Dengar tepi banyak kata, hei celaka, belum pergi mana? Ha, tu. Tu juga becek belicing. Banyak yang tu bawa le pagi. Tinggal musuh saja pergi. Tu email tu kotik tu bila kena suluh malam duk lepas pukri. Oh, nusuh bila dia ketagu go tadi hujan. Lari dia pasal lari. Oh, banyak bunyi lagu tu suara lari dah. Dua apa nama lagi. Habis molek juga kalau dengar lama sekali dia. Kalau tu hawi dengar lama sekali. Baru nak ramah semaya apa dia berasa. Kalau dengar lagu tu lama-lama kali kapung luka ni dia. Barulah selipas sup situ dah. Semaya sini pot tino dia tu ni. Kena nak mati lah kau dah. Kata kena. Banyak mamak bagai bunyi. Hei celaka lagi mana? Tak ada apa dah. Tu email tak hari makmum hari dah. Akan nak semaya belakang. Ni buku tak dengar hari ni. Buku tu saya tak boleh dengar ni. Hari kita mati. Ambo mati, ambo tahu sendiri. Demo mati, demo tahu sendiri. Hak ambo royak tadi. Kerana hadis Nabi royak 100% dah. Tu. Lafaz hadis yang ambo baca tu. Ya wailaha aina tazhabuna biha. Hei celaka, mu nak pergi ke mana? Rupa-rupa ni dia tak segi, dia takut dalam kubur. Ni orang hak jahat atas dunia bila orang mati. Bila dia mati orang nak usungi kubur tu. Tapi tu tak boleh dengar. Nabi kata lau sami'a, kalau mu dengar la sa'iqa. Nas caya mu akan pelung. Akan selak. Kalau mu dengar suara ni nas caya mu selak. Tak selak apa lagi dah. Usung banyak tu pun weh duk beringat dah. Pas dengar suara derah lagu tu, pakai payahlah. Ayat tu. Ni ayat. Tapi kalau orang tu orang molek kalau orang tu orang molek dia kata qaddimuni derah. Aki boleh nak buat orang ngusung pak orang tu hungar di kubur derah. Hungar bok. Mayat tu gedong. Ngata kena weh. Letih. Ngata kena. Aku dengar suara gedah. Tetapi tak dengar. Haning keadaan sepak kita lagi kata mati. Ni hadis Nabi royak. Hak saning tu ada royak dalam kubur. Dia royak dalam kubur saning hak duk teriak tu. Bila orang kambuh siap dah. Bila orang ni orang jahat. Bila orang ni tak ada amalan bekalan. Maka dia duk teriak lah le kubur, duk teriak. Ni nak ayat tu. Hak hamba duk royak ni wajib di atas kepala sore-sore yang ada pada malam ni. Nak lari tak leh. Semua kena jumpa belakang, hamba pun kena jumpa. Nak liang tak leh. Ni nak ayat. Tak ada tang ลือก. Tidak ada pilihan nak ayat tu. Amba pun kena terima, demo kena terima. Tok email kena terima, Tok Bila kena terima. Tok Nebel kena terima, Tok Meneh kena terima. Nayuk kena terima, Awata pun kena terima. Kena terima belakang amba royak ni.
Tapi siapa dia nak selamat, itu terhati di atas diri masing-masing. Duk di kita lah. Tepuk dada tanya selera kita. Hari ni kita ada buat dosa ke ada buat pahala? Hari ni kita ada buat zalim kat orang ke tak buat zalim kat orang? Tengok molek. Kalau kita buat zalim kat orang, Allah, minta jauh lah, minta jauh. Kerana payah nak lepas kita bila sakut dengan manusia. Bila sakut dengan manusia, bila kita buat zalim kat orang, maka ini satu musibah besar. Tu nak ayat kata. Bukan mudah-mudah dak. Nak minta maaf ke Tuhan, nak minta halal ke Tuhan ni bukan mudah-mudah. Sebab tu hari ni ibu-ibu, ayah-ayah. Tu kita kena mikir sampai 10 kali, 20 kali kita nak buat dosa apa-apa hari ni. Kerana benda saat ni, benda nak lari tak boleh. Tu Tuhan ada royak kata dia meluik dak tak. Dia meluik dak melahau sakit. Tak sakit gena ke kita dah masuk dalam kubur dia tanya. Kita ni wajib kena jawab soalan berlaku dalam kubur esok ni. Tu nak ayat kata. Kena jawab soalan. Jangan dia buat sedap buat kita ni. Sebab tu kalau tak belajar ke masjid, tak belajar ke madrasah, dia nanti cekah di rumah. Ada orang ngajar dia cekah di rumah. Ada orang duk baca dia cekah di rumah. Temung lah. Temung Rabu akhir bulan lah, satu hari. Ingat molek. Hak kita semaya tu lepas semaya je. Tapi kita nak jawab soalan kena mengaji. Dia nak tanya kita ni. Habis lah isi tulkin kata kena. Fa'iza ja'akal malakanil muwakkalani bik. Wahuma munkarun wa nakir. Fa'iza sa'alaka man rabbuka. Wa man nabiyuka. Wa ma dinuka. Wa ma qiblatuka. Wa ma imamuka. Wa man ikhwanuka. Faqul lahuma bilisanin fasih wa'tiqadin sahih. Allahu Rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati al muslimuna wal muslimatu ikhwani wal Qur'anu imami. Tu kita nak jawab esok ni. Pahiti dak lagi macam-macam wala ni semua ni. Nak jawab tu nakon-naki. Dia tanya kita bila kita duduk dalam kubur. Mula-mula sekali. Bila dia mau pikul cak, 3 lakah Nabi kata. 3 jakah. Bau. Mari selalu dah. Mari selalu dah. Mari selalu dah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya Talik. Kau mati nama Talik. Itu nak ayat mari dah. Tanya selalu dah. Wa ma imamuka. Siapa imammu? Dia bersiap adalah imamku. Dia mau dak panggil apa tu imam tu wacing nama apa Orang dia panggil Pado. Pado. Adalah malah Pado. Tidak. Tapi nak ayat kata kita kena mengaji. Dia tanya siapa dia imam. Kita sama kata imam. Kita sama dia tanya tu imam. Jawab tu imam kita. Hau dia nak panggil pada belakang. Pau. Putih sinar mata lah. Pak kita tak biasa lagi kena katak godel tu teruk. Biasa dah orang piak kita, orang godel kita ngam besar-besar. Orang tengah tu pagar biasa lagi. Tabuk tu pagar, apa ni tengah mesu tu. Bum. Biasa lagi kita ni. Rubah sama. Ada biasa. Tak biasa lagi kita. Nak tu. Tapi mak muka naki dia kata Allahu Akbar. Tengoklah nasib dia royak tu ni. 70 hasta royak tu. Satu kodek royak tu. Apa kita nak lock ke nak lock. Tak mati dah macam-macam. Sakit situ duk bergaduh situ dah. Duk bergaduh situ. Hak tu ada royak kata duk meluik, duk melahau tu. Adalah tak sedar. Ya Allah, hattalah aku klik kampungku semula. Ya Allah, hattalah aku kampung beluka. Ya Allah, aku nak buat amal soleh dah tak sedar. Dia minta Tuhan yang nak buat amal, dia tak ada amal. Hani nak jangan wisapa pada hari tu. Jangan wisapa ke saat-saat tu. Jangan jadi lagu tu kita boleh jawab. Tu ni.
Dia tanya, wa ma qiblatuka? Manakah kiblatmu? Kita boleh ingat sikit-sikit kau ngaji tadika dulu. Cikgu kata kiblat kita lek jatuh. Kita boleh jawab. Lek jatuh. Belum bob. Dua butir. Dia tanya kiblat, kita jawab lek jatuh. Siap dah. Hani ingat molek. Sebab ni kena prom. Kita kena buat ada persiapan kita. Bila tanya kiblat kena jatuh kena. Al-Ka'batu qiblati. Kaabah di Mekah, Baitullah di Mekah ni kiblatku. Nak duk lek jatuh, nak duk lek naik tu suku kira. Kena jawab kata Kaabah Baitullah di Mekah tu kiblatku. Baru betul haya nak. Wa man ikhwanuka? Siapa dia saudaramu? Tanya saudara-saudara ni kalau Malaysia kena royak adik-beradik elok. Kita pun royak hamba ni 5 beradik. Tapi hak lain tak ada mati lagi hamba seorang baru. Hak sulung duk Kuala Lumpur. Kaya cara dia dah. Yang kedua tu dah hajar buka kedai 4 kali katuk dah. Hak tengah sikit duduk bakak hijau tak tahu dah jadi yam ke apa tak tahu dah. Hamba kita diular mati. Dia bila 4 beradik. Gelembong. Bukan saudara adik beradik. Ni nak royak tepat kita tak ngaji tak erti. Mudah ya. Mudah je tapi tak ngaji kita ada gamak sendiri. Bila tanya saudara, waman ikhwanuka? Siapa dia saudaramu? Kita kena royak al-muslimuna wal muslimat. Orang Islam jatah dan orang Islam tino. Ikhwani, saudaraku. Hak mengucap 2 kalimah syahadah tino jatah dalam dunia ni adalah saudaraku belaka. Tu baru betul. Jangan duk bila adik-beradik kapan dia. Ni nak ayat kata. Ni nak ayat kata. Ni apa panggil persiapan belaka ni. Amba dah royak ni bunyi mudah je. Tapi dia dengar suara tok nakal-nakal pakai kecing rek. Hitam lengung. Hitam. Allahu Akbar. Gena boleh tahu kata hitam? Nabi kita royak kata hitam. Bila tu? Nabi satu hari anak dia mati. Siapa dia mati? Raqiyah mati. Bila Raqiyah mati? Ialah lepas Nabi kelik pergi Badar. Nabi duduk di Madinah pergi Badar. Bila pergi Badar, Saidina Usman tak ada pergi pergi. Kerana Raqiyah ni bini Saidina Usman. Nabi nikah dengan Usman. Anak dia nama Ruqayyah, Raqiyah. Masa pergi Badar, Saidina Usman tak ada pergi pergi. Nabi ajak sahabat-sahabat 313 orang pergi pergi. Lawan dengan Abu Jahal. Dekat-dekatnya 1000 mari. Saidina Usman tak ada pergi pergi dak. Duk jaga Raqiyah saat ni sakit berat. Nabi sudah pergi kelik mari benih pergi. Mari siapa rumah duk start Raqiyah mati. Anak dia Raqiyah tu Ruqayyah mati. Bininya Usman mati. Bila mati dah mani kapal semua sana tu, Nabi waktu turun sendiri di dalam liang. Nabi waktu turun dalam kubur sendiri, anak dia kepong, anak dia Ruqayyah ni waktu tu. Tengah-tengah duk sipai mayat Ruqayyah tu. Nabi paling lek kepala Ruqayyah, Nabi nampak betih 2 putung hitam lengung. Nabi nampak betih 2 putung, Nabi kata, hitam betih tu. Nabi kata, aku tak ada jengok dak muka duk di mana. Tinggi, besar. Aku tengok sebelah kaki Ruqayyah ni, nampak betih 2 putung. Hitam lengung. Nabi kata, aku tak ada jengok dak muka duk di mana. Bila Nabi dia tengok lagu tu, Nabi pucat. Nabi takut. Sobat di tepi tu tengok Nabi kita nampak pucat. Pelik ya Rasulullah. Aku mana ni? Nabi sudah kamu siap belakang dah naik atas darat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, gena saat ni aku tengok muka mu tu pucat.
Seolah-olah ada takut sesuatu benda. Nabi kata tak takut apa saat ni. Saat ni aku tengah duk sipai mayat Ruqayyah. Aku tengok sebelah di kepala dia betih 2 putung hitam lengup. Aku tengok di kaki dia betih 2 putung hitam lengup. Sahabat tanya siapa dia ya Rasulullah. Nabi kata Munkar dan Nakir. Tok nakir mari dah makcik weh. Allah ingatlah kalau mati malam ni enggak siap lah kita. Kalau ambo mati pun siap lah ambo boleh tahu hak ambo dak royak. Kalau dia mau mati pun dia mau boleh tahu malam ni dah. Di saat mana ketika mana orang tani kita tahu lah dah. Orang tani saat ni tu tak ada. Orang tani saat ni tak ada rasa lagi sekap. Baru sekap betih, baru sekap pada lutut dia baru. Dia mari dah tok nakir ingat makcik-makcik. Dia mari dah. Sabik Nabi kata bila orang tu kamu siap. Bila kamu siap jakah 3 jakah tubik ada kubur. So 2 3 pikul cak nak klik. Gerak selalu dah. Dia tanya selalu dah. Makcik-makcik semua ni kena tanya belakang. Ambo kena tanya, pocik-pocik semua kena tanya belakang. Mesti kita kena jawab betul. Kalau jawab tak betul makcik weh, duk selama tu lah kena godek. Kita katalah kita ni jawab tak betul. Hal lain kena belakang dah. Ada lagi 7-8 soalan tu adalah so tak kena. Kita tak ngaji misalnya tak kena. Duk kena godek situ makcik. Satu hari Nabi kita duduk di Madinah. Dia pergi ziarah di kubur Baqi'. Dia masuk tak kubur Baqi', dia tengok tak kubur tu, nampak satu nesek. Nabi panggil sahabat duduk luar. Sahabat aku barista. Sahabat tu duduk luar, mari nyok masuk dalam kubur. Sahabat tanya, "Gapo ya Rasulullah?" Tu mu tengok nesek tu. Dia tunjuk kepada sahabat. Mu tengok ke nesek tu. Sahabat aku tu dak tu. Hageno ya Rasulullah. Ni Datuk ni 90 tahun dah mati ni. Tak selesai lagi soalan Munkar dan Nakir. Tu Nabi royak 90 tahun dah duk kena godai tak ada berhenti lagi. 90 tahun dah Nabi kata duk kena godai tak ada beradu lagi soalan Munkar Nakir tak selesai lagi. Hani nak royak gamak kemudah kita nak pergi alam kubur. Kita gamak kemudah kena. Tapi kalau kita siap dah tak ada gapo alhamdulillah. Tapi kalau tak siap lagi tu keadaan kita lagi akan datang. Tu permulaan kita masuk tu. Tak ada kira esok lusa tulak lagi lah kubur tu. Tu panggil hari pertama, malam yang pertama. Yang kita ada di alam barzakh. Nabi royak ke sahabat kata ni, kubur Datuk ni 90 tahun dah sahabat ku tak ada selesai lagi soalan Munkar Nakir tak selesai lagi. Tak habis lagi jawapan, tak betul lagi. Dia kena godai lagi, 90 tahun dah mati. Apa kita cekak dah kena godai? Kalau sutir sehari pun tak cekak dah kita. Faham ni bukan sutir sehari. Lepas tanya. Tak ada kata, makmu ni kak. Aku tanya 40 kali, cakap jalan jawab. Mungkin no benak je lalu Kamu mikir, mak mikir, aku nak pergi ke lain pula. Tak ada lagu tu. Supaya ngak orang tak ada. Dia tanya lepas tanya. Tak boleh dia godai, tanya tak boleh dia godai, tanya tak boleh dia godai, tanya tak boleh jawab godai. Lagu tu. Sehingga kita boleh jawab habis. Haning keadaan hari ni ibu-ibu ayah-ayah. Ya kita nak masuk dalam kubur lagi ke datang, tak ada dah. Tu. So lagi pula amalan. Yang mana Tuhan ada cerita dalam Quran dia. Yang mana ulama-ulama istimbatkan ayat ni bahawasanya satu amalan yang nak jaga kita dalam kubur. Gapo namun? Habis amun nak royak malam ni. Benda ni benda sangkan, tak ada dah. Gena boleh hamba royak benda ni, takut kita mati dulu. Tak reti hal lain tu pasal lagi tak reti hal ni enggak nak gagal mana. Nak gagal mana kalau kita tahu panggil sebab di alam kubur royak tu. Karena sini kalau kena azab, Nabi royak dah. Kogi kau kena azab. Duduk di pada masa kau letih. Duduk di tempat ni mengel letih. Nabi kata akhir sekali akan terjun ke dalam neraka. Tapi kalau kita duduk seni dalam kubur,
Kita pergi lagi akan datang daripada masa kita akan sedap duk. Kita pergi tempat timai amalan kau sedap duk. Bila kita titi serta mustaqim akan lepas ke sana sampai pintu syurga Allah Taala. Hani nak ayat kata Nabi dah besar dah sahabat. Nabi dah besar ke sahabat dah. Sebab tu kita kena jaga semolek-molek le kubur. Gapo di antara nak ayat ni? Dengan molek. Tuhan ada ayat dalam Quran. Tuhan ada ayat dalam Quran kata satu amalan yang kita kena baca di hari ni. Hamba nak royak tapi payah sikit. Payah pun kena boleh lah, usaha kena boleh. Gapo nama weh? Baca Quran sebelum orang beh. Baca Quran sebelum orang beh subuh. Tak dengar molek lagi dia. Ngadah tu dia. Pisah baca Quran sebanyak boleh sebelum orang beh subuh. Ternyata dah. Kalau Tuhan tanya hamba royak dah, hamba royak dah di kampung Belukar, puak tu dekat perutnya. Hamba lepas dah. Takut Tuhan tanya hamba kena godeng lah. Takut atas hamba ni susuk ilmu pula. Nah, kerana itu royak dah balighu anni walau ayah. Suruh siapa walau satu ayat pun siapa jangan susuk ilmu. Ni. Geno tu hamba royak tu. Hak ni penawar besar sekali. Apa panggil di antara amalan yang nak tunggu kita di dalam kubur esok. Mula-mula kita masuk dalam kubur, muka dan nakir dia nak tanya kita, ya hamak habis pala yang duduk tepi kita. Kita kena faham bahawasanya kita dan kita mati ni. Ambo mati, Tok Imam mati, Tok Meneh mati, Tok Khatib mati, Kamakang mati, siapa dia hak mati. Tina jatuh tak ada kira dah. Bila Tok nakir dia nak masuk tanya kita, dia hamak pala hak duk tepi kita. Pala ke apa? Semua pala hak kita buat lagi akan datang ni duk tepi kita belakang. Duk nak bela kita belakang di tepi kita di alam barzakh. Tapi muka nakir bila dia mari nak tanya kita, dia hamak. Guys. Hei, jauh. Lari habis licin. Pala baca Quran pergi, pala widekah demo pergi, pala buat baik tu pergi, pala puasa pergi, semalam maya sunat pergi, lari takut untuk nakon-nakir. Lari habis. Tinggal kita sore-sore klik. Malaikat ulama kata ada satu pala yang tak lari. Pala gapo? Pala baca Quran sebelum orang bel subuh. Ini ingat molek macam-macam. Pala yang kita baca Quran sebelum orang bel subuh. Ada setengah jam lagi weh nak bel subuh. Kita ambil Quran bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baca tak kira boleh dah banyak mana pun. Boleh sejuk ke, boleh 2 juz ke, boleh 2 pipi ke, tak kira. Selama mana orang tak bel lagi. Tu. Pala hak cuang tu suku pula Tuhan buat. Apa tu? Bila kita mati esok, dia duduk tepi kita. Dia duduk tepi kita, pala hak tu. Bila tak nak kata, guys, jauh. Dia duduk cakap. Tak lari dia sore. Pala hak tu tak lari, tak takut untuk nak. Hak lain lari berat takut. Dia kata gini, dia kata, hei muka nakir, mu tak tanya dia, mu tanya aku. Mu nak tanya apa, tanya aku. Aku pembela dia. Aku tanai dia. Tu nak ayat kata, pala hak kita baca Quran sebelum orang bel subuh. Tu, innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran di waktu fajar. Quran di waktu subuh sebelum orang bel subuh kana mashhuda, adalah dia penyaksi kita. Dia tanai kita, dia pembela kita. Hak ni nak bela kita. Dia tak lari. Dia kata pula, mu nak tanya ke apa jangan tanya dia, tanya aku. Aku pembela dia.
Tu nak ayat atau bisa tak bisa kita. Sabit pahala ni Tuhan suruh buat banyak. Sabit pahala ni Nabi tekan suruh buat banyak. Kerana dia pembela kita semua nak ayat tu. Kita dah mati lagi kata tak boleh buat apa dah. Kita ni lemah sekali kita ni. Kita ni lemah dah kita mati tak boleh buat apa dah. Pahala kita tu akan jaga kita semua. Sampai nak kepala. Sampai nak kebajikan. Dosa yang makan kepala kita. Dosa yang kita buat hari ni dia halang kita di akhirat esok. Bila masuk dalam kubur esok, dosa tu mari halang kita. Mari kosek kita. Kalau kita ada dosa banyak. Sebab tu nak pahala banyak pada dosa. Nak pahala banyak. Kerana pahala ni kita boleh tupai lagi ke datang. Kita boleh tupai. Dia pembela kita. Kita tak boleh buat apa dah. Dia jaga. Duk keliling kita nak ayat tu. Maka di antara semua tu ialah pahala yang kita baca Quran sebelum orang bel subuh. Ingat molek wajib. Ingat molek tapi payah. Payah kena kita bangunlah dulu kau cijal. Dah kau cijal ada 15 minit lagi kau nak bel subuh. Setengah jam lagi kau nak bel subuh, kita baca lah. Kalau dekat kelajak dah tak ada nak ambil Quran dah weh, baca hak duk ingat tu lah. Wadduha ka wadduha lah. Alam nasyrah ka alam nasyrah lah. Wailul li ka wailul li lah. Hak mana kita ingat kita baca. Kalau lama lagi ambil baca Quran. Malam ni kita baca sampai sekat ni. Boleh 2 lah ya orang bel subuh dah. Kita beradulah ambil apa ni? Semaya sunat subuh. Sudah semaya sunat subuh, semaya subuh jemaah. Malam esok tanda pula. Ambil sekat tu pula, hubung baca. Mati esok pahala ni Tuhan buat suku kita untuk nak jaga diri kita. Hani benda yang nak menyelamatkan kita di akhirat esok. Kalau tak ada lagu tu Allahu Akbar. Sesa mocik nak ayat. Sesa pocik-mocik dalam kubur sesa. Mengalir air mata lah kalau orang tahu. Kalau orang tahu nak ayat mengalir air mata dalam kubur esok. Tuhan ada ayat kata duk tepi. Duk manggil, duk minta tolong. Pas kita tak tahu kata mek kita duk kubur lagu mana. Mek kita hak mati dah duk kubur. Uang kita hak mati dah berapa tahun dah duk kubur. Kita ada buat sedap tahu rumah. Kita anak dia ni buat sedap tahu rumah dia. Dia tinggal rumah besar. Kereta lagi dia tinggal. Tak ada pergi kubur dah kita. Pas dia duk luik kita tak tahu. Muka kita tak dengar. Dia makan harta dia. Deriah pun ada. Moktel pun ada. Getah pun ada. Dia makan hak dia. Dia duk tepik lah kubur nak susah. Kita tak tahu dah hari ni. Hani nak ayat kita dalam kubur. Kita dalam kubur nak ayat tak tahu. Learning cek kita dalam kubur kita tak tahu keadaan dia. Learning mek kita dalam kubur kita tahu keadaan dia. Sikit lagi kita pula dalam kubur, anak kita tak tahu keadaan kita susah ke sendiri. Habis Nabi suruh kita pergi ziarah kubur. Bila kita ziarah kubur, kita bacalah apa yang kita boleh baca. Bacalah Fatihah sekurang-kurang ayat sekali ke 5 kali ke. Bacalah qul huwallah sekadar dalam kubur. Haning nak ayat kata kita. Khabar kata mek kita duduk lagu mana dalam kubur. Seni ke tak dia? Maksud duk menuik tak? Duk manggil ke tak? Duk kena godel ke tak? Sudah dah lagi mek kita jawab harta nakal-nakil. Cik kita jawab harta nakal-nakil sudah dah lagi. Sebab tu kita sebagai anak ingat molek. Sikit lagi giliran kita pula. Sikit lagi giliran kita pula hidup situ pula. Hidup di nesel 2 putus di kubur tu. Kita akan marah ke anak kita. Kita akan ngepek ke anak kita tak ingat kita dalam kubur. Sebab itulah mek kita duk ngepek kita di hari ni tak ingat dia dalam kubur. Ingat molek. Hani keadaan ingat molek. Kerana Nabi duk royak dalam hadis ni ke Allah sangat-sangat takut. Nabi kata innal mayyita fil qabri kal gharikil mughawis. Sesungguhnya mayat orang mati dalam kubur ni supaya orang lemah air dah. Nabi mari buat bandingi orang dalam kubur dia susah. Tak ada amalan. Nabi kata supaya orang lemah air. Hani tengok.
Ni hak hadis Nabi royak. Hak saat ni Tuhan dah royak duk manggil. Duk minta tolong hak Tuhan royak dalam Quran. Hak ni lah hadis Nabi. Nabi kata mayat dalam kubur ni ialah duk manggil supaya ngak orang lemah air. Pak kita nampak dak orang lemah air lagu mana? Nampak dak rupa orang lemah air lagu mana? Kita tak tengok hak sungguh pun nampak di otak. Orang lemah air gelem. Tak ada siapa dia tolong. Tak ada sikit habuk dia tak pandai berenang lagu mana. Boh dia. Tolong. Gelong. Duk stabah. Tolong. Gelong. Tak ada lah, tak ribut lah. Pakai selai lah kita. Ning Nabi royak kata orang duduk dalam kubur tu supaya ngak orang lemah air dah. Supaya orang lemah air dah. Apa nak royak supaya orang lemah air? Duk minta tolong. Duk minta tolong kita tak khabar. Cik kita duk minta tolong dalam kubur tak khabar kita. Duk makan hayal sedap. Duk makan hayal sedap, duk makan nasi sedap. Gi jalan situ sedap, gi sini sedap. Allah mek kita lah duk kena godek. Cik kita duk kena godek. Allahu Akbar. Hana ya. Ni Nabi dia royak sendiri sebab orang lemah air dah. Pas Nabi kata kena ni, orang lemah air dalam kubur dia gapo? Kuang tongkan dia gapo nama? Keperluan dia gapo? Dia nak gapo kita orang hidup ni? Nabi kata yang taziru da'watan tulhiquhu min akhihi. Nabi kata orang dalam kubur ni sangat-sangat perlu kepada doa orang hidup. Dia nak kepada doa orang hidup. Dia nak kita doa ke dia. Ya Allah Tuhanku, ampun dosaku ya Allah dan dosa cikgu, mekku ya Allah dalam kubur ni ya Allah. Ya Allah bagilah rahmat sebanyak-banyaknya ya Allah kepada dia ya Allah. Ya Allah kalau dia susah musni ya Allah. Kalau kubur dia gelap minta lawi cerah ya Allah. Kalau kubur dia sana sepik mui luah lah ya Allah. Aja nak ke doa kita. Tu Nabi royak nak ke doa. Nak ke doa. Tu Nabi royak sendiri orang dalam kubur, mayat dalam kubur. Yang taziru da'watan tulhiquhu min akhihi. Dia minta doa nabi orang hidup ni capak doa ke dia. Hana ya. Kita kena berdoa lah. Kena berdoa kita. Doa belaka. Dari pergi kubur tak doa habis. Cik kita, mek kita, muslimin, muslimat. Semua ahli kubur yang ada pada hari itu. Tu nak ayat tu. Kita kena berdoa dia. Yang kedua Nabi kata apa? Au sadaqatil lahu. Nabi kata orang mati dia nak tunggu sedekah bagi dia. Dia tunggu sedekah. Allahu Akbar. Tapi itulah nyoh hak cik kita tinggal tu, ya tinggal kita tu. Adalah 7-8 batai kat tepi rumah tu. Dia kita naik nyoh tu sedekah gatik kat orang-orang susah. Ingat kau tuai dia gatik, tuai nyoh kita duk makan. Dia nak tunggu sedekah. Dia tunggu sedekah. Nabi kata orang dalam kubur duk tunggu sedekah. Au sadaqatil lahu, atau sedekah bagi dia. Jadi kita sebagai anak sedekah hati. Dia hak dia tinggal, kita sedekah hati ke orang. Getah dia tinggal, kita bagi hati duit hasil pada getah tu sedekah hati, niat pahala ke dia hati. Ni ayat Nabi kata. Tu. Fa iza alhaqathu khairul lahu minad dunya wa ma fiha. Apabila kita sedekah, bila kita doa ke dia, bila kita sedekah ke dia, Nabi kata khairul lahu, lebih baik bagi dia minad dunya wa ma fiha, daripada isi dunia, daripada dunia dan isi-isi dunia. Nak ayat tu mujurnya orang dalam kubur kalau kita sedekah ke dia. Mujurnya orang dalam kubur kalau kita berdoa ke dia. Hanya kita kena faham di hari ini. Kerana tempat tu kita nak hidup lagi akan datang. Jadi orang dalam kubur ni nak ayat moci-moci supaya nak orang dalam guk dah. Bandingnya mudah-mudah supaya orang dalam guk. Anak kita masuk guk. Ataupun tok lelaki kita masuk guk. Ataupun siapa saja hak kita sayang masuk guk. Orang duk leguk berasa lagu mana? Orang leguk berasa lagu mana? Allah susahlah nak ayat tu. Kerajaan dia buka sebulan sekali, bolehlah keluarga orang guk makan sekali.
Kajak buka. We orang duk legok tu boleh mari makan nasi sekali mek dia, cik dia sekali dengan adik-adik dia. Maka siapa hari masuk pak kungguk siup peri. Maka orang guk bakat tu ya derek hotel. Tengok dia ni ngapa cik dia duduk ni pergi peluk dengan cik dia dengan mek dia teriak dia duk legok. Mek dia awak mari tekek. Bibi tekek Allah dengan nasi dengan gula dengan sayur. Adik dia bawa wah paus lagi, abang dia bawa wah 5 lagi, bawa dengan tepung lagi. Mari duk likung bakat makan sekali. Makin dengan dia mudah legok. Hatu nak ayat. Hatu ibarat kata orang mati dulu kubur, ada orang duk cara duk ingat. Hatta pahala mari. Doa mari. Sedekah ke dia. Dia suka. Tapi orang tak ada waris. Lagu mana perasaan? Orang tak ada waris lagu mana perasaan? Dia tu mati situ. Lepas tanah gitu tak ada siapa dia pergi seorang duduk mana adik-beradik dia tak tahulah. Anak dia duduk mana pindah pergi mana tak ada dah kampung Melukan tak ada dah. Hari raya pun tak ada nampak mata mari tak ada mari. Kubur orang lain nerah lakar kubur dia dak naik lalai. Tak ada orang mari. Supaya tu duduk leguk tak ada waris. Orang tak ada waris lagu mana? Hari orang zarah guk. Orang lain makan nasi dengan ibu bapa belaka. Orang lain makan nasi dengan adik-beradik belaka. Dia duk gantung di besi guk tengok orang mari. Duh ramainya demo. Tengok dia tu buka tekek makan gula telur. Dia tu buka tekek makan nasi dengan ikan air tumis. Dia tu buka nasi Allah makan dengan daging khutuk. Macam-macam. Hak tu duk koyak paus makanlah duk likung. Dia duk gantung di besi tengok orang. Duk telak aliu kong. Ngena tak ada orang. Sebab tu dah. Duk telak aliu kong tak ada boleh makan gapo duk tengok demo makan je. Ha tu nak ayat. Keadaan kita. Kalau dia boleh makan pun puak ni weh. Hak ni kata kena. Hei, aweh. Atu buat pergi dia aweh. Lo nyanyo-nyo ke dia. Balik tak ada orang mari tu. Ambil orang 3 ti. Ambil orang 5 2 ti. Buat pergi dia nyanyo dia tengok duk tak. Duk cokor duk katun di besi duk tengok. Tak ada tubik dia, tak ada orang. Supaya tu orang duk kubur, duk dikubur. Orang tak ada orang tu duk rak dengan orang hadiah pahala muslimin muslimat. Orang hadiah pahala kan muslimin muslimat, dia boleh makan dengan hak tabu tu lah. Hak orang puwi tu. Ada pun ada orang mari kubur dia capak, tak ada. Supaya tu orang duk lagu tu dah. Hak tak ada waris tu boleh makan wah 5 orang wi gitu lah. Nak kata waris dia orang mari gula telur tak ada. Nak makan tepung tak ada. Tak boleh jumpa dengan siapa dia, mek dia, cik dia tak jumpa. Duk sore-sore lagu. Supaya itulah orang duk kubur tu ya tu. Kubur yang tak ada orang zarah, lagu itulah keadaan ahli kubur tu ya. Duk cita-cita nak wi orang tu berdoa. Duk cita-cita nak wi orang tu sedekah ke dia. Hani nak ayat atas hari yang kita nak duduk dalam kubur. Amba demo supaya belaka. Tu nak ayat keadaan nak wi faham puak kita. Nak wi faham puak kita. Sebab tu kita kena sedekah, kita kena berdoa kepada orang mati. Kalau kita pergi kubur dah tak ada orang lain, kita kena berdoa di kubur. Bui habis ahli kubur. Ya Allah, siapalah pahala aku baca keluar Allah saat ni. Ya Allah, siapa kepada mekku, cikku, nenekku, adik-adikku, dan waris-waris aku dan ahli kubur ni semua ya Allah. Baru orang lain boleh makan juga. Kalau tak hadiah lagu tu tak boleh makan orang lain. Duk telak alio saja je. Ni kena ingat molek. Hari ni kita duk tak darat lagi ni abang royak ni. Amor masih duduk atas darat. Demo pun duduk atas darat royak tu. Sikit lagi duduk dalam tanah belaka. Amor duduk dalam tanah, demo duduk dalam tanah. Apa yang amor ucap malam ni? Apa yang amor royak malam ni? Apa yang amor kata malam ni? Satu hari akan jadi kenyataan bagi kita. Satu hari akan jadi kenyataan bagi kita. Akan temu dengan benda sungguh. Sebab penting. Keadaan sungguh royak tu. Sebab tu hari ni kena mengelak segala-gala kejahatan. Hari ni segala-gala kejahatan kita kena menjauhi diri kita. Jangan ada kejahatan di hari ni. Kalau siapa dia masih lagi mengekali kejahatan, Allah nyanyolah. Nyanyo di akhirat esok ingat.
Tidak ada kelepasan bagi kita kecuali ialah amal-amal ibadat kita. Ganjaran yang Allah Taala bagi kita. Pahala-pahala ibadat kita nak ayat tu. Sebab tu Tuhan kata fastabiqul khairat. Berlombalah kebaikan. Berlombalah kebaikan. Apa saja rupa kebaikan pasti kita kena berlomba, Kena banyakkan. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah. Nah, di malam ni hamba boleh pesannya kepada puak kita semua. Khususnya kepada ahli kampung Belukak ni. Tu nak ayat kata ingat molek. Tak kira lah siapa dia nak ayat tu. Hamba sendiri kau demo nak ayat tu. Ning hak kita akan tepuh, hak dekat sekali. Hak paling dekat sekali tak ada dah. Kerana kita kena faham kata ada 4 teseng lagi hak besar-besar. Yang mesti kita kena pergi. Ya tak ya kena ya. Geno tak geno kena geno. Nak tak nak kena nak. Talih cambuh talih tak si. Kena teles semata, kena hadap semata, kena gi semata. Kena tepuh semata. Pak lagi teseng. Yang pertama hak dekat dengan kita alam kubur. Hak tak banyak jakah lagi ambo demo nak gi kubur. Lepas kubur, duduk kubur ialah kita akan bakit di mahsyar. Kita akan diladung di satu padai yang luas. Tidak tahu di mana akhirnya padai itu. Penuh dengan manusia situ. Sia Melayu, topek Cina, keling, kabu, hitam, putih. Duduk situ belakang. Sebut kata manusia. Yang ketiga ialah kita duduk di tempat timai amalan. Tempat timai, peningmengi amalan kita. Kita kena timai semua yang kita nak buat hari ni. Dosa dan pahala kita kena timai. Pocik-pocik nak ayat. Tak ada dah. Yang kepaknya titi siratul mustaqim. Ni teseng yang kepak kena meniti pocik weh. Pak ni duk tunggu kita di saat-saat learning. Duk tunggu amba, duk tunggu demo semua. Demo nak lari talih, amba nak lari talih. Walau pangkat raja menteri sekalipun, mesti kena duduk di dalam tanah. Walau mu raja Mekah sekalipun kena duduk dalam tanah. Walau mu raja Madinah, walau mu agung, walau mu siapa sekalipun di dunia, tak ada kira topek siam Melayu akan duduk dalam tanah belakang. Hani kemuliaan kita tak ada hari ini. Di situ kita akan tahulah akibat kita. Di situ kita baru tahulah penghujung hayat kita lagu mana. Kesudahan kita hari itu. Hari itulah kita akan menangis di dalam kubur. Sebab tu kita jangan lok siapa menangis dalam kubur. Kalau siapa dia nak teriak-teriak di hari inilah. Siapa dia nak menangis di hari ini. Jangan duk menangis di alam barzakh. Jangan duk teriak di dalam kubur. Tak ada arti dah kita. Teriak dalam kubur tak ada arti dah. Kita teriak dalam hari ini. Kita masih ada peluang banyak lagi. Masih kita peluang luah lagi untuk kita beramal ibadat. Untuk kita kumpulkan kebaikan kita. Untuk kita hipungkan, saksumkan pahala-pahala kebaikan kita. Untuk nak menuju ke alam barzakh lagi kerajaan. Kalau tak begitu, tak ada jalan kita, tak ada jalan bocik-bocik. Tak ada jalan nak ayat tu. Dan malikil maut mari siapa ke rumah kita kok nak ayat tu. Hari tu pai dah. Oh, hari tu kena baik-baik dah. Kalau bini pun dah usul tu baik. Kalau bini mati ya baik-baik ngatuk laki ya. Wemung ku nak gidah, wemung mudahlah wemung dengan anak-anak tu ku nak gidah wemung ku nak gidah wemung aku nak gidah wemung nak gi maaf tik aku nak gidah kau jauh usul pula dah. Hari waktu bik banyak kita ke layah tak. Kalau tu lelaki mati pun dimakilah. Memang duduklah dengan anak-anak tu aku nak gidah maaf kata aku selama kita duduk dua ni. Apa kesilapan aku maaf kata aku memang aku nak gidah. Tak. Tinggal rumah kau jauh pak kubur. Tak klik sampai bila-bila dah. Ning kata perjalanan kita jauh. Kita paling belakang hari tu tak paling dada dah. Tak paling dada dah kita nak ayat tu. Tu hari kesudahan kita, hari perpisahan kita. Tu hari amlah ciwit kita tak ada dah. Sebab tu hari ni tak ada lagi hari ni. Duk makan nasi lagi, duk boleh buah lagi, duk boleh kecek lagi, sama-sama buat dah. Jangan duk balah sama kita. Jangan duk balah. Jangan duk tekan, jangan duk balah. Berlombalah kebaikan di hari ni. Siapa dia banyak kebajikan, alhamdulillah. Siapa dia tak cukup amalan, orang ni celaka hidup sampai bila-bila.
Ingat molek. Tak ada siapa dia hamba royak ni. Tak ada siapa dia nak boleh tolong kita. Di akhirat esok masing-masing Tuhan royak dah. Khususnya di pada masa esok Tuhan kata, fa iza nufiqa fis suri fala ansaba bainahum yauma id wala yatasaalun. Tuhan royak. Fa iza nufiqa fis sur, apabila ditiup sangkala yang ketiga. Bila mereka Israfil tiup sangkala yang ketiga, manusia akan bangkit daripada kubur nak menuju kepada masa esok. Tapi Tuhan kata fala ansaba bainahum yauma idzin. Tidak ada guna waris-waris ramah adik-beradik ramah pada ketika itu. Pada hari itu yauma idzin, pada ketika itu. Pada ketika tu Tuhan kata tak ada guna adik-beradik ramah, waris-waris ramah, tak ada. Tapi lah ni ya pakar. Kita di dunia ni siapa dia waris ramah, Allah sedap. Nak semak putai pun boleh, nak semak oboto pun boleh. Kalau siapa dia waris ramah. Tapi Tuhan kata bila malaikat tiup sangkala yang ketiga, Tuhan kata fala ansaba bainahum yauma idzin. Tak ada guna dah kita ni waris-waris ramah. Wala yatasaalun, dan tak ada nak tanya menanya. Kita bakit ni pada masa esok, tak ada nak tanya menanya. Ambo nak cari bini ambo tak ada dah. Bini ambo nak cari ambo tak ada dah. Ambo nak cari tok tua tak ada dah. Anak cara anak, pak cara pak, bini cara bini, tok tua cara tok tua. Tu kita lagi ke datang. Tu Tuhan royak dah. Mana kata hari kita pergi hari tu. Hari orang usung kita pergi kubur ni, sore-sore ambil di hari tu siapa kepada masa esok. Sore-sore nak ada. Tak ada nak tanya menanya. Haning keadaan kita nak pergi ke datang. Ingat molek. Ambo akan bawa diri ambo. Tak ada nak sorak dengan emo dah. Tak ada, tak imen hati saja. Allah jangan gaduh gak. Kita jalan kat ni dua. Tak ada. Tu imen nyok cara dia. Ambo pun nyok cara dia. Tu meneh pun nyok. Tak ada. Ning sibuk tak sibuk di pada masa esok. Ning sibuk tak sibuk di akhirat nanti. Sebab tu hari ni kena jaga ibu-ibu ayah. Tak ada dah untuk kesenang kita lagi ke datang. Okak kita ni tak ada. Kogi ke susah kita ni. Kalau kita nak jumpa dengan mati dah. Hari ni kita nak jumpa dengan mati dah. Kita kogi demi susah. Nak hadap ke susah. Kalau kita tak cedek bekalai lah. Kalau kita cedek bekalai lebih banyak, kita kogi ke seni. Akhir sekali kita duduk dalam syurga Allah Ta'ala. Kita akan rasai nikmat syurga Allah Ta'ala. Apa janji Allah Ta'ala, akhir kita dapat rasa berlaku kepada kita. Hani nak ayat tu. Hatu cidik bodoh duduk di kita. Cidik bodoh dah hari ni duduk di kita. Kalau kita turut hawa nafsu kita buat kejahatan, boleh dengar lah, boleh tengok lah. Kalau kita patuh kepada undang-undang Allah, kalau kita ikut ialah Islam, agama yang digariskan oleh agama kita, maka orang itu selamatlah sampai bila-bila. Walau dia teraman di dunia, walau dia susah di dunia sekalipun, tapi sekadar dunia yang akhirat dia akan senang sampai bila-bila. Hani ayah-ayah, ibu-ibu tak ada dah. Hani pesan ni ambo sebelum apa-apa nak ajak kata, inilah keadaan kita lagi akan datang ingat molek. Ambo tak nak royak lagi daripada masa setara mana. Panah daripada masa setara mana. Apa susah daripada masa setara mana. Ni dia royak dalam kubur baru nak jumpa dengan kita. Ni sejuzuk daripada dalam kubur nak royak tu. Banyak lagi dalam kubur nak royak ni. Banyak lagi. Ular alat kerok lagi. Hak dalam kubur satu ular tu hewan ular. Kita ular selah rumah takut dah. Temu ular selah lagi toh lari. Tak mau tahu apa minggu. Tu nak ayat tu ular selah. Dek nung le kubur nama ular al-Aqra. Ni hadis Nabi royak. Untuk nak ketik orang tak semaya. Nak balut orang tak semaya. Duk isak darah makan daging orang tak semaya. Haning tu hewan dalam kubur nama ular al-Aqra. Bisa sekali Nabi royak tak ada dah. Ni keadaan kita ingat balik semua tu dalam kubur belakang. Hari ni jagalah kita nak ucomel dalam kubur. Baik soalan tu nakal-nakil, baik amalan nak jaga kita baca Quran sebelum orang subuh. Ingat molek, patu jariah. Ingat molek jariah.
Jariahlah kita hari ni. Buat khairat banyak. Buat khairat banyak, buat khairat banyak. Ingat molek. Allah tak ada dah. Buat masjid ke, buat pondok ke, buat balasah ke, buat tadika ke, tak ada kira panggil hak jariah. Kita akan dapat di akhirat besar sekali. Hani ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian. Nah, yang ada di luar sana, yang ada di depan hamba pada malam ni. Hamba rasa setakat ni lah pada malam ni pesan ni hamba ucapan hamba daripada awal sampai ke akhir. Maka sebelum pada ni hamba terima kasihlah banyak-banyak. Apa ni dalam ucapan hamba dalam apa ni tazkir hamba pada malam ni. Sekira ada salah silap sikit sebanyak, hamba rasa hamba minta maaf banyak-banyaklah. Hamba menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf. Itu kelemahan daripada hamba sendiri. Apa yang demo dengar comel-comel dan untuk buat amal, untuk buat kebaikan saat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba rasa setakat inilah dulu buat kali ini dan malam ini. Tu dah. Maka sebelum akhir ni sekali lagi hamba terima kasih kepada tuan rumah. Selaku tuan rumahnya iaitu Tok Ime, Tok Kotik, Tok Bila dan kanak-kanak semua. Dan kepada Tok Kemenang kita dan kepada Nayuk kita, Rong Nayuk kita. Tu hamba terima kasih banyak-banyak. Dan kepada Putan kita saning. Hamba terima kasih banyak-banyak. Dan kepada Obotos di sini, hamba terima kasih banyak-banyak. Dan kepada tuk-tuk semua yang ada di sini, hamba tak tahulah. Ada tamneng apa-apa nama ratik. Dan khususnya kepada hadirin hadirat muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah semua malam ni tengok ni. Allah, ramah. Ramah benar-benar malam ni. Ramah di mana-mana lagi nak ayat tu. Pasal kata ribu orang pada malam ni. Maka hamba terima kasih banyak-banyak semua pada malam ini. Hadirin hadirat muslimin muslimat. Dan hamba terima kasih juga kepada sidang penonton di luar sana yang ikuti YouTube. Di channel Al-Huda channel ni, hamba terima kasih banyak-banyak. Jangan terlupalah kita sama-sama sumbangi khairat yang mana ada nama ikobing di kaca YouTube kita tu. Kita selalulah derma khairat untuk nak menyudahkan asrama ataupun pondok untuk apa ni, untuk anak pondok kita, nak apa ni, nak tempat duduk, tempat belajar, untuk nak cebok ilmu lagi gratis, untuk jariah. Supaya itulah. Maka jangan terlupalah. Itulah lebih kurang malam ni. Hamba rasanya setakat ni dulu. Hamba sudahi dengan lafaz yang mulia. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.